أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله. Penonton, para pendidik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Insya-Allah pada kali ini saya akan membentangkan sebuah tugas kerja yang bertajuk penggunaan tanda baca oleh Omar MS dalam tafsir Nurul Ihsan. Satu penilaian. Baik, insya-Allah pertamanya kita tengok kepada abstrak untuk kajian ini. Kajian ini telah dijalankan terhadap sebuah karya yang berjudul Tafsir Nur Ihsan. Tafsir Nur Ihsan ini adalah karya dalam bidang tafsir Al-Quran yang ditulis oleh Omar MS atau nama lengkapnya Syekh Muhammad Sa'id bin Omar. Karya ini ditulis melengkapi 30 juzuk Al-Quran yang ditulis dalam tulisan Jawi, merangkumi juzuk yang nombor 1 sampai 30 bermula surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Makna kata lengkaplah 30 juzuk Al-Quran. Baik, tafsir ini, oleh sebab tafsir ini adalah tafsir yang ditulis dalam tulisan Jawi, jadi ia menjadi rujukan dan bahan bacaan masyarakat Melayu, khususnya di Malaysia dan di Fatoni Thailand. Memang tafsir ini dijadikan sebagai bahan pengajaran, bahan rujukan sampai learning. Mana di masjid, di surau, di pondok-pondok tetap menggunakan tafsir ini sebagai bahan pengajaran dan bahan rujukan masyarakat dan para pelajar. Baik, bila kita tengok kepada tafsir Nur Ihsan ini, memang pengarang menggunakan tanda baca. Tanda baca yang digunakan tanda koma, tanda titik, tanda sempang, titik dua bertindih, tanda soal, tanda seru, angka 2, angka 3, tanda kurung memang digunakan dalam karya ini. Cuma bukan semua tanda ini digunakan secara tepat. Ada juga tanda-tanda yang digunakan secara tidak tepat dan kerana digunakan pada tempat-tempat yang tertentu yang tidak sesuai. Baik. Kita terus kepada perbincangan. Tanda dalam tafsir Nur Ihsan ada 9 tanda baca yang digunakan, iaitu apa dia? Koma, noktah, sempang, titik bertindih, tanda soal, tanda seru, angka 2, angka 3 dan tanda kurung. Tanda koma pengarang gunakan pada di tempat, pada di 9 tempat lah, di 9 tempat dalam tafsir Nur Ihsan, jilid pertama, jilid kedua dan jilid ketiga. Memang tanda koma ini digunakan untuk mengasingkan kata yang berturut-turut dalam satu ayat. Contohnya pengarang kata binatang lari daripada mudaratnya, cari manfaatnya. Kalau ada koma, maka manusia ini cari mudarat. Makna tanda ini digunakan oleh pengarang secara betul lah kalau ikut contoh yang diberikan ini. Tanda notah itu titik digunakan di 20 tempat dalam Al-Quran. Ada 20 tempat dalam Al-Quran. Ada di jilid pertama, 6 tanda pada jilid pertama, 3 pada jilid kedua, 10 pada jilid ketiga dan 5 pada jilid keempat. Contoh teks yang pengarang tulis dalam tafsir Ihsan seperti berikut: sebab sangat haluba engkau gemar atas iman mereka itu, yakni dengan engkau duka cita dan binasa diri. Di sini ada titik, bermakna pengarang juga ikut contoh ini, pengarang telah menggunakan tanda titik dalam teks ini. Tanda titik dalam teks ini. Tanda sempang juga ada dalam tafsir Nur Ihsan. Ada 12 tempat. Mewakili 11.88%. 8 pada jilid kedua, 3 pada jilid ketiga dan 1 pada jilid keempat.
Tanda sempang ini pengarang gunakan untuk 6 keadaan, iaitu digunakan untuk maksud ialah sebelum sebab nuzul ayat, sebagai ganti kurungan untuk kalimah Arab, sebelum terjemahan digunakan untuk maksud dan digunakan untuk maksud dan, perkataan dan pada tempat yang tidak memberi apa-apa kegunaan. Contoh dia kita tengok kepada teks, dan bagi mereka itu mata tiada melihat mereka itu dengannya. Kemudian ada tanda sempang ini, taat dan maksiat. Atau sempang pula dan bagi mereka itu telinga. Jadi kalau kita tengok pada teks ini, memang penggunaan tanda sempang pada teks ini tidak sesuai atau tidak tepat. Contoh yang telah diberikan itu. Tanda titik dua bertindih, tanda titik bertindih ada 32 tempat dalam tafsir Nur Ihsan, mewakili 31.68, iaitu satu pada jilid kedua dan jilid keempat, serta 30 tempat pada jilid ketiga. Maknanya ada banyak pada jilid yang ketiga, berada 30 tempat pada jilid ketiga. Kita tengok contoh di sini. Pengarang menyatakan maka turun wama hum wa minhum man ahadallah wa minhum man ahadallah. Okey, wa minhum man ahadallah. Itu teks atau contoh teks yang ada dalam tafsir Ihsan. Pengarang menggunakan tanda titik bertindih sebelum teks ini. Ini teks ayat Quran. Jadi pengarang telah meletakkan titik dua bertindih ini sebelum ayat Al-Quran. Yang seterusnya tanda soal di sini. Ada 6 tempat dalam tafsir Nur Ihsan mewakili 5.94 yang semuanya berada pada jilid yang ketiga. Contoh dia, adakah negeri yang ia apa lari kemarin atau bukan? Okay, ada apa? Ada tanda soal. Jadi sesuailah kalau kita tengok di sini. Yang seterusnya tanda seru juga terdapat dalam tafsir Nur Ihsan, namun ada satu tempat sahaja dijumpai, iaitu pada jilid yang ketiga. Contoh kita tengok, kata ia, hai kaumku. Ini saja contoh dia. Angka 2 dan angka 3 terlihat digunakan oleh pengarang untuk menyatakan satu perkataan itu diulang 2 kali atau 3 kali. Kalau perkataan itu perlu diulang 2 kali, pengarang akan letakkan angka 2. Kalau perkataan itu, ayat itu perlu diulang 3 kali, pengarang akan letakkan angka 3. Contoh dia, pengarang mencatatkan dan turun ketika sembahyang Rasulullah pada satu malam, baca pada sujudnya ya Allah ya Rahman, ada 3. Makna dia ya Allah ya Rahman ini ada 3 kali. Ada apa? Perlu diulang 3 kali. Ya Allah ya Rahman, ataupun menunjukkan bahawasanya Nabi membaca ya Allah ya Rahman ini 3 kali ketika Nabi sujud. Kan, ya Allah ya Rahman, tanda 3 ini menunjukkan bahawa ya Allah ya Rahman ini diulang 3 kali oleh Nabi SAW. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahman. Tanda baca yang terakhir ialah tanda kurung. Tanda ini digunakan apabila wujud unsur seritan dalam ayat atau meletakkan kalimah Arab. Namun terdapat di satu tempat di mana pengarang meletakkan deretan noktah dalam kurungan ini untuk memberi isyarat bahawa terdapat contoh lain selain contoh-contoh yang telah diberikan itu. Kita tengok contoh teks dalam tafsir Ihsan, hai Tuhan kami. Okey, ada apa? Ada perkataan hai Tuhan kami diletakkan dalam kurungan. Apa kerana tiada engkau suruh kepada kami itu rasul supaya kami ikut hukum engkau. Makna tanda kurung ini berada di dalamnya ada perkataan hai Tuhan kami. Tidak sesuai. Kalau ikut penggunaan tanda ini, dia rasakan tidak sesuai pada ketika ini. Okey, dapatan. 7 tanda baca, pengarang menggunakan 7 tanda baca yang digunakan secara tepat. Iaitu apa dia? Koma, titik, tanda soal, tanda seru, angka 2, angka 3 dan tanda kurung. Apabila wujud unsur seritan dalam teks. Okey, makna 7 lah. 7 tanda-tanda yang digunakan secara tepat.
Nah, manakala ada dua tanda baca yang digunakan uh, tidak tepat pada tempat-tempat tertentu. Pada keadaan tertentu, pengarang gunakan dua tanda ini dalam keadaan tidak tepat. Pengarang menggunakan tanda sempang untuk maksud ialah sebelum sebab nuzul ayat. Ganti kurungan untuk kalimah Arab. Sebelum terjemahan untuk maksud dan di tempat yang tidak memberi apa-apa kegunaan. Titik bertindih pula digunakan sebelum ayat Al-Quran, iaitu untuk maksud iaitu terjemahan berada di antara dua titik bertindih ini, kalimah Arab berada di antara dua titik bertindih ini, pendapat yang berbeza berada di antara dua titik bertindih ini, sebelum terjemahan, sebelum hadis Nabi, sebelum matan hadis, dan pada tempat yang tidak memberi apa-apa kegunaan. Sedangkan penggunaan tanda sempah yang tepat adalah untuk menyambung kata yang diulang dan kata ganda. Contohnya murid-murid dan riuh rendah, itu guna yang tepatlah. Untuk pisahkan perkataan ke dan angka, contohnya ke 10. Dan untuk memisahkan huruf kecil dengan huruf besar, contohnya rahmatmu. Itu cara penggunaan sempah yang tepat. Okey, manakala titik bertindih pula digunakan pada akhir satu perkataan, sesuatu pernyataan apabila diikuti oleh rangkaian. Contohnya keperluan dalam sebuah buku adalah seperti berikut. Ini cara penggunaan yang tepatlah. Tapi pengarang dia guna banyak sangat sampai di tempat-tempat yang yang tak tidak sepatutnya digunakan tanda titik bertindih pun beliau gunakan. Itulah ditunjukkan hasil dari penelitian ini, makna memang ada tanda bacaan yang digunakan oleh pengarang, namun di tempat-tempat tertentu terdapat juga tanda-tanda bacaan yang pengarang tidak menggunakannya, tidak meletakkannya secara tepat dan sesuai. Oleh itu dicadangkan karya ini eloklah ditengok semula. Kita tidak mempertikaikan dia punya isi kandungannya, kita hanya nak tengok teks karya, cara tulisan teks di karya ini saja. Dicadangkan untuk kita tengok, kita teliti, kita tulis semula dan kita letak tanda-tanda baca yang sesuai pada tempat yang sesuai. Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.